Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 14 ingin membentangkan tentang aplikasi Falsafah Sejahtera. Nama saya Muhammad Khairadi bin Kamarudin dan bersama sahabat-sahabat saya iaitu Ashraf Farhan, Muhammad Rizwan, Muhammad Haziq dan juga Muhammad Taufik. Kami akan membentangkan lebih detail tentang aplikasi Falsafah Sejahtera. So, apa itu politik pasar kebenaran? Ini ramai yang ingin tahu. Ramai yang bertanya-tanya. So saya akan memberitahu tentang definisinya dahulu. So adalah politik pasar kebenaran ini didefinisikan sebagai satu keadaan apabila emosi dan kepercayaan peribadi dianggap lebih tinggi jika dibandingkan dengan fakta dan data yang objektif dalam usaha mencari kebenaran. Ianya bertentangan sama sekali dengan kaedah penyelidikan saintifik yang konvensional yang seperti kita tahu. Politik pasar kebenaran ini mulalah tersebar di seluruh dunia daripada timur ke barat, utara ke selatan. Hari demi hari, semakin sukar untuk rakyat Malaysia mengenal pasti dan mengetahui apakah berita yang mereka perolehi benar atau palsu. Pelbagai berita dan fakta yang keluar di media dalam waktu yang singkat bertukar taraf menjadi berita palsu atau kita panggil sebagai fake news. Ini ramai tahu sebab di dalam social media memang terlalu banyak fake news. Peristiwa-peristiwa penting di tanah air yang berlaku dianggap tafsir, dihebahkan dalam pelbagai versi dan edisi mengikut kepentingan kelompok dan ideologi masing-masing kerana kita berbilang kaum dan mungkin ingin memperolehi suatu kepentingan bagi sesuatu kaum itu. Disebabkan itulah banyaknya fitnah berleluasa. So, apakah langkah atau kita panggil sebagai cara-cara untuk menangani fenomena pasca kebenaran di Malaysia ini? Yang pertama, kerajaan perlulah menaik tarafkan teknologi. Ini dengan adanya aplikasi MySejahtera ni lebih bagus kerana dengan aplikasi MySejahtera ni kita boleh tahu tentang lebih detail tentang COVID-19 ataupun kita panggil sebagai coronavirus. Kerana di sosial media terdapat banyak fake news ataupun berita palsu tentang virus ini. So lebih bagus kalau kerajaan menaiktarafkan teknologi ini. Yang kedua adalah kerajaan perlulah melibatkan komuniti saintis dan akademik secara langsung dalam pembuatan dasar kerajaan dengan menggunakan data dan fakta yang dikeluarkan oleh saintis kerana dengan adanya data dan fakta yang dikeluarkan oleh saintis, ianya lebih tepat, lebih bagus berbanding yang kita lihat atau kita kaji sendiri di Google. Uh, atau kita bagi sebagai pakcik Google lah. Yang ketiga, respon yang lebih giat diperlukan daripada kerajaan untuk melawan fenomena pasca kebenaran ini dengan mengenal pasti berita-berita palsu disebarkan agar berita-berita palsu ini dapat ditapis dan dapat dielakkan daripada terus berleluasa. Dan poin yang keempat adalah kemampuan kerajaan menyediakan kandungan media, iaitu penyimpanan informasi yang lebih tepat kepada rakyat kerana rakyat perlulah peka dan juga alert dengan situasi yang ataupun isu semasa yang terdapat di dalam negara kita, itu negara tercinta, negara Malaysia. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Rizwan bin Abdul Rauf. Untuk menyambung daripada apa yang Carol Edit telah membincangkan tadi, secara kesimpulannya, fenomena pasca kebenaran sudah tidak asing lagi dan telah menyebabkan berlakunya banyak pergolakan di belahan dunia yang lain. Parti-parti komponen haruslah berwaspada dan memberikan respon dengan kadar yang segera jika terdapat berita-berita yang mencurigakan. Hal ini diyakini dapat memberikan manfaat kepada rakyat Malaysia jika kerajaan komited dalam menangani isu tersebut. Seterusnya adalah keadilan ekonomi. Terdapat dua definisi bagi keadilan ekonomi. Yang pertama, keadilan dalam bidang ekonomi adalah situasi atau keadaan di mana setiap orang mendapat apa yang berhak kepadanya. Ini bererti bahawa keadilan dalam bidang ekonomi adalah perlakuan yang adil bagi setiap orang maupun manusia untuk mendapatkan bekalan kehidupan yang layak sesuai dengan keperluan dan potensi yang ada tanpa mengira gelaran ataupun darjat seseorang itu. Dari segi Islam pula, manusia telah diciptakan untuk menangani bumi ini untuk mencapai kemakmuran dan kebahagiaannya dengan tidak boleh mengambil tindakan yang lain kecuali untuk menegakkan keadilan. Islam menghendaki supaya keadilan itu dapat dicapai dalam segala aspek hidup termasuk politik, ekonomi, sosial dan juga budaya. Seterusnya saya akan serahkan kepada Ashraf Farhan.
Okey, terima kasih kepada Muhammad Rizwan. So, ini adalah contoh keadilan ekonomi. Yang pertama, keadilan ekonomi dalam sistem ekonomi Islam. Seperti yang kita tahu, iaitu dengan memberikan hak sama rata kepada setiap masyarakat peluang mencari harta dan juga keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan poin yang kedua, mengamalkan atau meletakkan konsep sama rata antara masyarakat. Sebagai contoh, mereka menganggap setiap manusia mempunyai status pendapatan yang sama. Dan yang kedua, mereka meletakkan yang pemilikan harta adalah menjadi hak milik pemerintah. Dan contoh yang ketiga ialah pelbagai strategi maupun ideologi kerajaan telah dirancang. Seperti contoh, antaranya kerajaan telah merancang strategi membasmi kemiskinan dengan memperbanyakkan peluang-peluang pekerjaan kepada semua rakyat tanpa mengira umur, pangkat dan kaum. Selain itu, kerajaan telah merancang untuk mengurangkan atau mengecilkan jurang perbezaan pendapatan antara kaum iaitu kaum Melayu, Cina dan India. Dan yang kedua ianya ialah antara kawasan bandar dan luar bandar iaitu orang kampung dan antara wilayah. Dan yang poin yang keempat, kerajaan merancang memperbaiki maupun menilai taraf dan kualiti hidup rakyat. Sebagai contoh, memperbaiki melalui pelajaran dan latihan, kemudahan infrastruktur dan pelbagai lagi. Seterusnya, subtopik yang ketiga adalah keamanan global. Definisi keamanan global terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama ialah keamanan bukan sekadar bebas daripada peperangan yang dipetik oleh Deal Paul F pada tahun 2016. Sebuah negara mungkin bebas daripada peperangan namun tidak semestinya negara tersebut bebas daripada segala bentuk kekerasan dan kezaliman. Banyak negara yang bukan dalam tempoh peperangan tetapi turut berhadapan dengan konflik yang berbentuk kekerasan. Dan definisi yang kedua, dari segi perspektif agama Islam pula, Islam adalah agama yang mengambil berat tentang isu berkaitan keamanan. Namun begitu, laporan Indeks Keamanan Global telah meletakkan negara yang paling rendah kadar keamanannya adalah terdiri daripada negara Islam. Seterusnya, saya akan menjemput Muhammad Haziq untuk menerangkan bahagian beliau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haziq bin Khair Al-Azri. Tempat saya akan terangkan tentang Indeks Keamanan Global. Indeks Keamanan Global merupakan satu kajian berbentuk kualitatif dengan menggunakan reka bentuk kajian dokumen. Hasil kajian tersebut menunjukkan konsep keamanan yang digunakan dalam Indeks Keamanan Global adalah terhad kepada jumlah kekerasan dan konflik yang berlaku dalam sesebuah negara. Dia merupakan satu penanda yang menentukan tahap keamanan sesebuah negara. Apakah kajian Indeks Keamanan Global ini wujud? Dia merupakan satu usaha untuk mengukur kedudukan relatif sesuatu negara atau wilayah khusus berkenaan aspek keamanan yang dialaminya. Ia adalah satu laporan ukuran utama keamanan dunia yang membentangkan kajian dan analisa paling menyeluruh yang didorong oleh data terkini mengenai arah kedamaian, nilai ekonominya dan bagaimana pembangunan masyarakat yang aman. Apakah kajian utama untuk menentukan kedudukan antara negara dalam Indeks Keamanan Global? Terdapat dua kajian, iaitu yang pertama, sesuatu negara yang mempunyai tahap aras ketulusan yang tinggi dalam pentadbiran kerajaan dan kurang rasuah. Yang kedua, keamanan berasaskan penunjuk aras tertentu seperti tahap pendapatan, pendidikan dan tahap integrasi serantau. Malaysia telah menduduki kedudukan yang ke-23 dalam Indeks Keamanan Global. Kalau bahasa orang Inggeris, Global Peace Index Ranking. Hal ini kerana semangat patriotisme yang dapat dipupuk dalam masyarakat Malaysia. Selain itu, ketulusan yang tinggi dalam pentadbiran kerajaan dan kurang rasuah telah menyebabkan Malaysia mendapat kedudukan yang baik dalam JPI. Laporan JPI ini akan menjadi menarik lebih ramai pelabur dan pelancong untuk datang ke Malaysia. Oleh hal yang demikian, ekonomi Malaysia juga akan meningkat dengan tinggi. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Haziq. Seterusnya, contoh yang menggugat kepada keamanan global. Contoh terbagi kepada dua,
iaitu ideologi populisme dan ideologi terorisme. Ideologi populisme merujuk kepada pendekatan yang menekankan kepada peranan rakyat sebagai suatu kuasa melawan terhadap golongan atasan. Ini boleh dikatakan sebagai kelantangan suara rakyat kepada pemerintah. Sebagai contoh, apabila dunia dilanda wabak penyakit berjangkit COVID-19 ini, rakyat seharusnya mendengar nasihat yang diberikan oleh kerajaan untuk memutuskan rantaian penyakit berjangkit. Namun, kebangkitan ideologi populisme ini telah mengakibatkan rakyat ingkar dengan perintah kerajaan tempatan dan tidak mengendahkan perintah yang diwartakan. Kita sebagai rakyat haruslah menolak bentuk pemikiran seperti ideologi populisme ini. Hal ini kerana ideologi tersebut akan memecah belahkan masyarakat, menyusahkan diri dan kehidupan, serta keamanan global akan tergugat secara amnya. Ideologi kedua ialah terorisme. Terorisme adalah satu bentuk ideologi atau fahaman keganasan yang menghantui masyarakat dunia ketika ini. Keganasan terorisme yang menyebarkan ketakutan dan rasa kurang percaya terhadap masyarakat sejagat merupakan satu ancaman besar dan hebat kepada keamanan dunia pada masa ini. Sebagai contoh, penyebaran berita palsu yang selalu diolok-olokkan oleh sebahagian pihak. Keganasan itu menimbulkan kesan negatif terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh kumpulan pengganas. Ia akan mengorbankan nyawa serta kemusnahan harta benda. Okay, daripada topik ini, kita akan menyimpulkan aplikasi falsafah amatlah penting untuk setiap manusia supaya mereka hidup dalam keadaan sejahtera. Dengan mengamalkan hidup berfalsafah ini, pelbagai aplikasi falsafah dan kebaikannya untuk setiap manusia. Antaranya ialah dalam aspek politik, pasca kebenaran, masyarakat ataupun manusia dapat hidup dengan aman dan makmur, sekaligus dapat memajukan sebuah negara setanding dengan negara-negara lain. Selain itu, dalam aspek keadilan, ekonomi ialah masyarakat mendapatkan pendapatan yang adil atau seimbang tanpa mengikut darjat atau pangkat seseorang masyarakat. Akhir sekali, dalam aspek keamanan ialah tiada berlakunya pertukaran darah antara masyarakat yang berlainan negara. Sekian, terima kasih.